Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ali Fasyah bin Zulkifli, nombor metrik 16DGU21F103 bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Fadil bin Muhammad Azaman, nombor metrik 16DGU21F1074 dan Muhammad Azrul bin Zamrul Zaman, nombor metrik 16DGU21F1072. Ini kami ingin membentangkan tentang sunat pada bayi iaitu khitan. Boleh nggak sih bayi perempuan itu disunat? Simak terus video ini sampai habis karena aku akan memberitahukan manfaat dan kontroversi mengenai sunat pada bayi perempuan. Untuk pengenalan terhadap khitan ni, khitan perempuan atau kaf bukanlah satu perbincangan yang baru dalam wacana keislaman. Bahkan amalan kaf ni telah dilakukan sebelum dari kedatangan Islam lagi sebagai satu bentuk tradisi masyarakat kuno. Khitan perempuan atau kaf ni sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Nihayah Al-Zain fi Isyah Al-Muqtadi'in adalah salah satu rujukan fikah di Nusantara. Antara adalah khitan untuk perempuan adalah dengan memotong sebahagian daripada yang berada paling atas faraj, tepatnya di atas keluarnya air kencing yang bentuknya seperti balung ayam, dan daging tersebut dinamakan sebagai bizir. Melainkan hanya ditorehkan saja atau digoreng sedikit saja. Kenapa? Karena bayi sekarang kalau kita potong, untuk dokter anak itu tidak menganjurkan. Jadi kalau dalam Islam sih bisa wajib dan ada juga yang sunnah menurut hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Mengenai hukum berkhitan ni sebenarnya dia ada terbahagi kepada dalil yang menunjukkan wajib dan dalil yang menunjukkan sunnah. Okey, di mana saya akan menerangkan mengenai wajib dahulu. Ulama yang mewajibkan khitan bagi wanita kebalasan dengan dalil berikut. Yang pertama, hukum wanita sama dengan laki-laki kecuali ada dalil yang membezakannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iaitu wanita itu saudara kandung laki-laki. Yang kedua, adanya beberapa dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW menyebutkan khitan bagi wanita. Di antaranya sabda beliau ialah apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. Ini daripada Tirmizi 108 sahih. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hadis yang dibacakan tadi menunjukkan bahawa wanita juga dikhitan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang laki-laki berada di 4 cabang wanita, ini bersetubuh dengan wanita dan khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi. Ini daripada Bukhari 1/291, Muslim 349. Manakala dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Athiyah radhiyallahu anha, apabila engkau mengkhitan perempuan, sisakanlah sedikit dan jangan potong, yakni bahagian kulit klitoris semuanya, kerana itu lebih boleh membuat cerai wajah dan lebih disenangi oleh suami. Al-Khatib dalam tarikh 5/5/327 dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Ash-Syahihah. Okey, manakala untuk dalil yang menunjukkan sunnah ni pula, di mana ada pun ulama yang berpendapat hukum khitan wanita sunnah. Mereka beralasan sebagai berikut. Yang pertama, dia ada dalil yang tegas yang menunjukkan wajibnya khitan bagi wanita. Jadi kat situ dia tak nampak, maksudnya dia tak menjumpai dalil yang tegas yang mewajibkan seorang wanita itu berkhitan. Yang kedua, khitan bagi laki-laki tujuannya untuk membersihkan sisa air kencing yang najis
pada kuluk kepala lelaki itulah yang untuk potong tu. Sedangkan suci dari najis merupakan syarat sahnya solat. Sedangkan khitan bagi wanita tujuannya untuk mengecilkan syahwatnya. Yang ini hanyalah untuk mencari sebuah kesempurnaan dan bukan sebuah kewajiban. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah ditanya, apakah wanita itu dikhitan? Beliau menjawab, ya, wanita itu dikhitan dan khitannya adalah dengan memotong daging yang paling atas yang mirip dengan jenggot ayam jantan, yang di mana ayam jantan itulah yang atas tu macam lebih kurang itulah mirip itulah. Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah sedikit dan jangan potong semuanya, kerana itu boleh membuat ceri wajah dan lebih disenangi suami. Hal ini kerana tujuan khitan laki-laki ialah untuk menghilangkan najis yang terdapat dalam penutup kulit kepala. Itulah. Sedangkan tujuan khitan wanita adalah untuk menstabilkan syahwatnya, kerana apabila wanita itu tidak dikhitan, maka syahwatnya akan sangat besar. Ini yang telah dikatakan dalam Majmu' Fatwa 21/114. Kesimpulannya, terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang khitan bagi wanita ini. Namun, yang jelas khitan merupakan bahagian syariat bagi wanita, terlepas hukumnya wajib ataupun sunnah. Barang siapa yang melaksanakannya tentu lebih utama. Dan ini termasuk bahagian menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir hilang, sehingga orang yang melakukannya termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, iaitu barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit. Seterusnya ialah hubung kait kitan dengan prinsip syariah. Yang pertama ialah prinsip syariah adalah untuk memelihara agama ini. Kerana dalam Islam telah mengajarkan kita untuk terus memelihara kebersihan dan kesihatan diri daripada berjangkit daripada sebarang penyakit yang boleh menyebabkan kemudaratan ke atas diri dan orang lain. Seterusnya, kesetaraan antara lelaki dan perempuan. Dalam agama Islam telah menekankan supaya keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah sesuatu yang penting. Selain itu, keseimbangan yang dititik beratkan dalam Islam untuk mengingatkan supaya tidak hanya mengajar dunia ataupun akhirat sahaja. Demikian juga dengan prinsip ketuhanan, perkara ini telah menjadi perintah Allah SWT dan hendaklah dilakukan oleh setiap orang Islam. Akhir sekali adalah prinsip kesederhanaan yang hendak membawa maksud bahawa setiap perintah Allah adalah sederhana tanpa ada sebarang paksaan. Seterusnya adalah hubung kait kitan dengan kaedah fiqh. Pertama ialah mencegah berlakunya kemudaratan melebihi daripada menarik kemuasahatan untuk seseorang. Selain itu, budaya kitan diamalkan secara berskala besar dan konsisten oleh masyarakat, terutamanya dalam kalangan wanita Islam. Demikian juga, perkara ini boleh meyakinkan perkara yang menjadi tanda tanya atau syak tentang sesuatu perkara yang yakin. Akhir sekali ialah pelaksanaan sesuatu ibadah atau suruhan Allah SWT hendaklah dilakukan dengan niat yang ikhlas. Okey, untuk manakala daripada kesimpulan video yang telah dilihat tu, di mana telah jelas bagi kita bahawa khitan merupakan bahagian dari perintah syariat Islam yang mulia. Semua hal yang diperintahkan dalam syariat pasti memberikan manfaat bagi hamba, baik kita ketahui maupun tidak. Tidak mungkin ada perintah syariat yang tidak memberikan manfaat bagi hamba atau bahkan merugikan hamba. Termasuk dalam hal ini, di mana khitan bagi wanita yang merupakan bahagian dari syariat Islam. Dari sisi lain pula, memang belum banyak data penelitian tentang khitan wanita, kerana tindakan ini masih jarang sekali dilakukan oleh tenaga luar. Okay. Dan dari situ, sebagai seorang Muslim yang berfikiran terbuka, menerima pendapat sebagainya, haruslah renung-renungkan mengenai khitan ni
ke arah baik dan buruk juga. Jangan lebih kepada buruk sahaja. Okey. Sekian, terima kasih.